Wan Saiful cabar Perdana Menteri perjelas definisi golongan maha kaya. PKR akan gerakkan kumpulan pemikir beri sokongan kepada anggota kabinet. Chong Zemin kemuka notis kepada Dewan Rakyat. Selar MP guna perkataan tidak sopan. Suhakam cadang kerajaan tubuh RCI siasat eksploitasi kanak-kanak GISP. Pemuda Amanah ingatkan Akmal Saleh untuk tidak serkap jarang berkait isu hutang PT-PTN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dicabar untuk menjelaskan definisi golongan maha kaya. Ahli Parlimen Tasik Glogor Wan Saiful Wan Jan mempersoalkan penggunaan istilah itu sekaligus menuntut penjelasan daripada Datuk Seri Anwar. Beliau turut menyindir bekas pembantu politik Datuk Seri Anwar iaitu Farhash Wafa Salvador Rizal Mubarak dengan mempersoalkan adakah orang yang menjadi jutawan setelah menjadi setiausaha politik sahaja termasuk dalam kategori maha kaya. Terdahulu nama Farhash menjadi bualan apabila laporan media menyebut bahawa dia melabur hampir 40 juta dalam penyedia perkhidmatan teknologi high-tech padu sendirian berhad yang telah disenarai pendekkan untuk kontrak kerajaan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar yang juga ahli Parlimen Tambun tidak mengambil gaji sebagai Perdana Menteri untuk tahun ketiga berturut-turut sejak memegang jawatan itu pada November 2022. Pada April lalu, Datuk Seri Anwar juga memulangkan allowance yang tidak diambilnya sebagai pengerusi Khazanah Nasional. Setiausaha Agung PKR Fuziah Saleh memberitahu parti itu akan menggerakkan kumpulan pemikir, cendekiawan dan sukarelawan parti untuk memberi sokongan kepada anggota kabinet mereka berkhidmat dalam portfolio masing-masing. Menerusi wawancara bersama Malaysia Kini, beliau berkata, itu adalah antara inisiatif baru yang akan dilaksanakannya sebagai usaha meningkatkan keberkesanan perkhidmatan mereka kepada rakyat. Katanya, ada ramai tenaga berkepakaran yang boleh dimanfaatkan oleh parti bagi membantu kerajaan. PKR memiliki ramai pakar yang boleh memberikan pandangan, input sebagai tambahan kepada apa yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Menurut Fuziah, langkah tersebut perlu diambil kerana harapan orang ramai kepada kerajaan perpaduan begitu tinggi. Katanya, PKR perlu memberikan sokongan kepada pasukan kerajaan dan selaku setiausaha agung, beliau boleh memainkan peranan tersebut. Satu notis dikemukakan kepada Dewan Rakyat yang merujuk kepada dua ahli Parlimen Perikatan Nasional PN ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Parlimen. Chong Zemin berkata, ia telah diserahkan kepada Setiausaha Dewan Rakyat. Langkah diambil ahli Parlimen Kampar itu dibuat dengan merujuk kepada penggunaan kata-kata yang dianggap melanggar etika Parlimen disebutkan pembangkang. Menurutnya, insiden pertama berlaku pada jam 12.30 tengah hari apabila Rasul Wahid, PN Hulu Terengganu dengan bersahaja menyebut perkataan mencarut. Insiden kedua pula berlaku beberapa jam kemudian dan kali ini melibatkan Afnan Hamimi Taib Azamuddin, PN Alostar yang berucap dengan menyatakan rasa kurang senang terhadap tindak tanduk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Justru, beliau memohon speaker untuk mempertimbangkan usul untuk merujuk kedua-dua ahli parlimen berkenaan kerana menggunakan perkataan biadab, tidak sopan dan unparliamentary. Peraduan bersama Nextstep TV kembali lagi. Jom menangi hadiah menarik setiap minggu dan grand prize setiap 3 bulan. Peraduan ini terbuka untuk semua. Anda hanya perlu menjawab 2 soalan yang akan dipaparkan pada setiap hari Rabu. Dan jawab 2 soalan tersebut dengan betul di ruangan komen dalam Nextstep News edisi petang pada Jumaat ini 25 Oktober 2024. Kami akan hubungi pemenang bertuah untuk pemberian hadiah. Berikut adalah soalan untuk minggu ini.
Bilakah CEO GISP ditangkap oleh polis? Berikan nama tajuk utama berita Netstep yang paling tinggi view pada minggu lepas. Dan lengkapkan slogan, saya suka menonton Netstep TV kerana... Peserta yang menjawab dengan betul dan slogan terbaik akan dipilih sebagai pemenang. Jangan lupa screenshot dan sertakan dalam link Google Form yang disediakan di ruang description berita Netstep News edisi petang Jumaat 25 Oktober 2024. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam mencadangkan supaya kerajaan menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi menyiasat secara terperinci dakwaan eksploitasi terhadap kanak-kanak oleh GISP. Pesuruhjaya Kanak-kanak Suhakam Dr. Farah Nini Dusuki berkata, dengan adanya RCI, siasatan secara telus dan terperinci dapat dijalankan termasuk mengenal pasti punca bagaimana eksploitasi ke atas kanak-kanak terbabit boleh berlaku. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu undangan podcast Cikgu Undang-Undang yang dihoskan Azalina Uthman Said. Turut menjadi tetamu dalam episod sulung ialah pengasas bersama Yayasan Cokit Hartini Zainuddin. Hartini yang senada dengan Farah Nini berkata, RCI boleh menyelidik dengan lebih mendalam punca isu itu dan cabaran sebenar bukan terletak pada sesuatu undang-undang tetapi pelaksanaannya yang cacat. Azalina pula mencadangkan supaya pejabat Pesuruhjaya Kanak-kanak OCC bergerak secara agresif untuk merangka prosedur operasi standard mengenai penjagaan kanak-kanak yang dikaitkan dengan GISP. Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh diingatkan untuk tidak membuat serkap jarang berkait isu janji menghapuskan hutang peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Menerusi laporan Malaysia Kini, Ketua Pemuda Amanah Muhammad Hasbi Muda berkata, Akmal sebaliknya wajar membuat rujukan yang betul termasuk melihat dokumen rasmi PH berhubung perkara tersebut sebelum membuat sebarang kenyataan. Katanya, PH memang tidak pernah berjanji untuk menghapuskan hutang para peminjam PTPTN. Terdahulu, Akmal dilaporkan membidas PH berhubung isu hutang PTPTN kerana BN sejak awal menegaskan bahawa ia tidak boleh dimansuhkan. Akmal menyatakan pandangan tersebut susulan kenyataan Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Mustafa Sakmud yang memaklumkan Dewan Rakyat bahawa kerajaan sukar untuk memansuhkan hutang PTPTN kerana komitmen keuangannya begitu besar. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.